ke tak line. Siapa tu? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dekat Zaida. Baby kat luar ni, baby nak test okey ke tak line kan. Kak Zaida kerja petang ni kan. Oh, baru habis rehat. Okey, okey. Suara Bibi rasa clear kan sebab Bibi pakai mic ni. Ya, mic kan. Mungkin petang ni kata apa? Ramai yang tak free kot kan. Ke lagi okey Bibi share malam ke? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayuna. Itulah tak ni apa? On the way pergi Pasir Gudang ni. Sekejap lah. Suara okey kan? Nak ambil barang. Nak ambil barang ya. Gambar ni pun macam tak okey, macam blur-blur je nampak dalam. Memang lagging pun memang lagging. Kita testing dulu lah Kalau tak okey, kita sambung malam ke kan. Sebab ni pun macam mungkin dah petang kan. Dia macam tak berapa nak free. Dia orang macam mungkin tak free kot petang ni kan. Gambar pun macam pening balik. Ni kali kedua Bibi online dekat apa? On live kat dalam kereta. Tapi kali ni pegang pegang tangan. Hari tu ada stand. Hai Kak Ana. Actually petang ni Bibi nak share pasal rezeki, topik rezeki yang Bibi belajar tadi lah. Belajar pun secara tak langsung. Orang nak infak ilmu kan. Orang nak infak ilmu. Jadi kita terimalah. Bibi ada catat sikit untuk sharing dengan you all. Selain daripada tu, Bibi nak share juga amalan-amalan zikir. Apa ni, amalan-amalan zikir yang dia amalkan oleh orang-orang yang dah berjaya kan. Ini pun yang tadi pun speaker tadi tu dia sharing dari tips point daripada orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang sehingga kini dia tak terjejas langsung dengan PKP ke apa ke, walaupun orang kata kalau sektor travel ke sektor tertentu terjejas dengan PKP kan, tapi dia tak terjejas langsung. So apa yang dia amalkan, dia sekejap susah nak duduk betul-betul ni. Bergegar dah semua. Sekejap. Kita catat tadi. Okay.
Dia punya point tu yang pertama, terus masuk je bibi. Bibi tak ada guna mukadimah langsung dah. Sebab risau lain tak ada ni kan. Terus start je kan. Masya Allah. Tak apa nanti kita malangkan kita ni orang kata testing je lah dulu kan. Kan nanti kalau rasa-rasa kurang ke apa, sebab biasanya kalau bibi sendiri tengok mungkin okey, tapi mungkin orang lain tengok tak okey kan. Tak tahulah macam mana rupa bibi. Berdouble ke triple ke, kan kecil besar tiba-tiba. Hai Kak Azu. Okay, first bibi tunggu masuk je lah. Bibi tunggu masuk je lah. Tak ada mukadimah lah ni. Malam kan insyaAllah kalau bibi free kita sambung malam. Okay. So okay, yang first kali yang bibi dapat ilmu ni, kata dia dia berpegang pada satu prinsip. Usaha jangan stop, non-stop berusaha. Sebab kadang-kadang orang kata bila down, nanti rasa macam nak rest dalam sehari dua ataupun seminggu ke, pergi bercuti ke apa ke kan. Dia kata usaha dia non-stop. Dia kata usaha jangan berhenti, gagal sudah pasti. Maksudnya kalau dia stop memang gagal. Kalau nak berjaya dia kena non-stop usaha. Lepas tu dia kata namun jika usaha kuat, jika confirm berjaya. Dia prinsip dia tu. Prinsip dia kalau tak usaha confirm tak berjaya. Kalau malas confirm tak berjaya. Tapi kalau berusaha kuat, kalau berusaha kuat confirm berjaya. Dia cakap itu. Hai Kak Intan. Hai Mira. Hai Bibi, gimana tu? Mira baru masuk ni. Bibi nak pergi Pasir Gudang kejap ambil barang. Teman Abang Bob. Sebenarnya spontan. Orang kata apa, tadi masa Bibi cakap nak buat kelas petang ni, masa tu Abang Bob tak cakap nak pergi Pasir Gudang. Bila petang tadi Abang cakap nak pergi Pasir Gudang lah sekejap. Lepas tu Bibi cakap nak ikut. Terus ikut. Okey, yang pertama tadi usaha jangan stop. Maksudnya kalau kita rasa lemau sekalipun, kita lemau seminit cukup. Kalau kita rasa nak down sekalipun, kita down seminit cukup. Kena tengok jam. Daripada speaker ni cakap lah, speaker ni pun seorang jutawan juga. Bibi pun lupa nama speaker ni sebab dia tak terkenal. Hai Na. Hujan lain sendu. Allah, tak apa. Nanti tengok balik. Nanti lain dah tak sendu, nanti tengok balik. Okey. Yang pertama tadi usaha jangan stop tau. Maknanya kalau rasa macam letih sangat pun kena teruskan juga, kena move forward. Kena sentiasa ke depan, kena sentiasa rasa macam aku tak boleh, aku kena usaha juga. Selagi tak capai, selagi tu kena usaha. Dia punya prinsip tu orang ni. Orang ni yang dimaksudkan ni, dia panggil, dia cakap apa tadi nama dia, sebab dia tak bagi tahu nama sebenar, dia tak diizinkan bagi tahu nama sebenar. Jadi dia cuma izinkan share ilmu je. Lepas tu dia kata yang speaker ni cakap lah, yang orang ni tadi, yang jutawan ni tadi, dia jutawan seawal usia 20-an. Kagum kan. Bibi pun masa touch million masa usia 32 tahun. Orang ni kira lagi hebat lah. Dia kuat semangat. Yang penting dia kata dia punya prinsip satu, usaha. Macam selagi tak capai, dia kata dia buat macam-macam. Dia buat bisnes macam-macam. Ni tak jadi, buat yang lain. Ni tak jadi, buat yang lain lagi. Dia kena Jangan cepat sangat give up. Macam tu. Contohlah kalau untuk bisnes online kan, sebab orang tu bisnes lebih kepada offline. Dia buat travel agency lah, dia jual printing punya ni lah, macam-macam lah dia buat. Start daripada dia lepas SPM, dia terus cuba macam-macam bisnes. Dia punya sampai sekarang ni dia dah buat dia punya sendiri agensi penerbangan. Macam tu lebih kurang, syarikat penerbangan dia sendiri, tapi bukan AirAsia. Tak diberitahu, sebab kalau beritahu kantoi lah kan, dia tak nak orang tahu dia siapa. Dia orang Melayu, orang Melayu Islam. Lemau seminit cukup. Betul Kak Zaida, lemau seminit cukup. Nak ikut kan?
Kan dia kata dia punya line ni tak apa-apa ni. Okey, lepas tu Ina nak ikut Alah, jauh sangat lah nak pergi ambil. Okey, alah tak ada banjir lah, nangis kat last minute. Tak ada banjir. Sempat banjir, sempat je. Tapi tak digalakkan nangis pasal mungkin yang Bibi maksudkan jutawan ni dia orang lelaki kan. Orang lelaki mungkin ada time dia kurang menangis. Kalau orang perempuan ni kan jap-jap nangis. Kat cara kita nak meluahkan pun menangis kan. Maksudnya kalau kita rasa kita letih sangat pun, kita nanti tiba-tiba air mata nangis. Air mata tiba-tiba mengalir. Jangan gitu. Tiba-tiba sendu tiba-tiba sebab je rasa gitu kan. Macam yelah, biasalah kan, perempuan ni kan lebih kepada emosi gitu. Tak apa nak nangis, tak apa, tapi kena move on. Dalam nangis ni okey, kat dosa macam mana ni, nak kena fikir macam tak tahu. Dia tak diberitahu namanya siapa. Dia tak izinkan bagi tahu nama. Siapalah jutawan. Low profile sangat. Sebab dia kata kalau dia bagi tahu nama company tu, terus kita tahu siapa. Sebab yalah dalam dia punya, kalau dia ada penerbangan dia sendiri lagi nak cakap, dia syarikat penerbangan dia sendiri ni, maksudnya kita boleh senang-senang je nak tahu. Dah lah dia orang Melayu kan. Jadi tak apalah, kita tak payah kaji dia siapa. Yang penting kita dapat dia punya ilmu. Perempuan happy nangis, sedih pun nangis. Itulah complicated kan. Kadang ada ada kita tengok macam kisah benar tu kan. Nanti kata complicated betul lah perempuan ni kan. Dia kata susah betul nak baca isi hati kan. Sebab yelah, kejap-kejap okey, kejap tiba-tiba je seminit lepas tu lain pula PL dia. Kan gitu. Hai Ma, ni sekejap je kot, tak lama kot. Nanti malam kan ambil sambung balik sambung lagi. Sebab macam tak puas je kalau nak bercakap dengan ada pegang macam ni. Bibi pegang ni tak ada stand, lupa nak buat stand. Aduh, cerdik sangat. So okay, Bibi masuk yang bab kedua dia. Bab kedua pula, tiba kedua bab. Bukan bab kedua, tapi point kedua. Point kedua, dia selalu berprinsip memandang mesti 10 langkah ke depan. Bukan langkah kaki tu ke depan. Maksudnya bila kita fikir tu, kita plan untuk macam plan sekarang untuk future. Untuk terus ke future terus. Bukannya untuk sekarang. Bukan present bukan masa sekarang tau. Dia fikir kalau dia bertindak sekarang tu untuk yang akan datang. Alamak, lori ni bunyi-bunyi pula horn dia. Bunyi lagu-lagu pula. Nasib baik tak main lagu Kuch Hotahi. Allahu Akbar. 10 langkah ke depan tu maksudnya mungkin kita cakap kita usaha tahun katalah tahun 2020 ni untuk kita merasa mengecapi pada tahun 2030 mungkin. Tapi yang dimaksudkan ni maksudnya kita pandang ke depan tu 10 langkah ke depan tu maksudnya bukan kita fikir untuk, selalu kan kalau kita pergi seminar mana-mana dia suruh kita listkan apa kita punya impian 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kan, 10 tahun ke depan, macam tu. Jadi lebih kurang tu lah, maksudnya kita nak tahu kita punya planning sekarang ni untuk berapa tahun ke depan ataupun 3 bulan ke depan ke. Yang penting advance punya, bukan yang sekarang. Bukannya betul, memang betul kadang-kadang ada yang kais pagi makan pagi kan, tapi maksudnya macam Bibi dululah, kalau kita nak lebih, kita kena usaha lebih, kena ikat perut dulu mula-mula. Memang betul, Bibi tak nafikan ada orang yang mungkin dia usaha hari ni adalah tu adalah duit makan dia, tu adalah duit minyak dia kan, betul. Tapi kalau kita nak lebih, usaha lagi lebih. Sebab tu dia punya point dia tu, usaha jangan stop, jangan berhenti, gagal sudah pasti kalau kita stop. Maksudnya macam Dr. Azizan juga kan, dia ada sebut, dia kata once kita dah mulakan, kita buat sampai habis. Selagi tak habis lagi tu kita usaha, buatlah macam-macam cara sekalipun. Macam tu lah maksudnya. Pemikiran orang muda ni pula, orang muda kan, jutawan muda ni pula, dia cakap ayat dia lebih kurang macam Dr. Azizan jugalah makna dia tu.
Tapi dia punya explanation tu lebih sikit kan. Maksudnya dia kata kalau tak usaha gagal sudah pasti. Macam itu kan ayat dia. Lepas tu, namun jika kita usaha kuat, kita akan confirm berjaya. Ayat dia. Ayat orang muda kan, biasalah kan. Okay. Lepas tu yang ketiga dia kata, jangan sekali-kali menyalahkan orang. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan diri sendiri pun jangan. Dia kata jangan salahkan semua benda lah. Maksudnya macam Bibi cerita semalam, yang dalam live semalam kan, kalau kita salahkan sesuatu tu seolah-olah macam kita menyalahkan Allah. Kita menyalahkan apa yang Allah dah susun kan. Jangan menyalahkan benda lain, tapi counter dia jadi positif je. Maksudnya okay, ni Allah dah susun untuk aku, ni aku terima. Ujian macam ni aku terima. Macam mana step untuk kita nak ke depan. Dia fikir tu je. Sebab tu dia kata tadi 10 langkah ke depan. Maksudnya jangan fikir yang sekarang ni Allah uji gitu gini, main biola ke, bawa pokok tapang kan, macam tu kan. Main biola bawa pokok toge ke, muat ke, alamak. Kan. Nak main biola tu dah lebih dari 1 minit. Kan, cukuplah sekali je. Maksudnya cukuplah 1 saat je ataupun 1 minit je. Kalau yang tuan pengacara tadi dia kata kalau dia tengok jam, dia kata kita manusia, kita tak sempurna. Kadang-kadang kita rasa memang kita rasa macam nak down, kita down lah kan. Tapi kita jangan down lama-lama. Kalau kita marah pun jangan marah lama-lama, dia kata. Entahlah, muda lagi orangnya. Bibi pun tak sure, nak kena cari. Tapi orang Melayu lah. Sebab yang pengacara ni kata tadi, dia cakap tadi, dia jumpa orang tu dekat masjid ke kat surau, taman dia. Lepas tu orang tu jadi imam. Bayangkan. Maksudnya dia punya dekat pada Allah tu kuatlah juga. Dia punya bonding dengan sang pencipta pun kuat. Yang tu nanti Bibi akan sharekan yang zikir-zikir lah pula. Banyak dia nak share ni. Hai Fatin. Jutawan itu. No wonder dia berjaya. Pasti seorang yang teguh hati dia. Ya, lelaki lain sikit, dia sadar. Dia sadar. Lepas tu dia cakap yang yang ketiga tadi kan, jangan salahkan orang. Jangan salahkan orang, jangan salahkan diri sendiri, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan. Contoh kita tahu kalau dalam isu politik negara ni ke, kita tahu dah siapa yang tak betul, yang betul Najib ke siapa ke kacik. Sebut nama pula dah. Kan, kita tahu, tapi kita tak payah ni sangatlah, tak payah orang kata nak fokus sangat pada hal macam tu. Contoh pasal masalah air kan, orang tak setuju, orang kata baik Abid Liu je jadi PM. Kan, ada yang cakap yang tu, baik Abid Liu je jadi PM, tak payah ada menteri-menteri lain lah, apa benda lah, macam-macam kan. Jadi kita tak payah fikir hal tu. Yang itu memang kalau bab politik ni kita kadang-kadang tak tahu permainan dia orang. Yang kita tak tahu, kita tak payah masuk campur, kita tak payah bahas. Yang kita tahu je kita bahas. Maksudnya kalau nak menyalahkan orang tu, jangan menyalahkan diri sendiri pun, jangan menyalahkan takdir pun, jangan salahkan benda lah, semua benda jangan salahkan. Gitu. Okey, yang seterusnya yang ini suka sikit. Mungkin suka banyak kan. Sebab ramai yang masih belum boleh melepaskan, memaafkan orang. Yang ni topik pada poin yang keempat, memaafkan. Sebab kalau kita tak maafkan, contohlah macam masalah perempuan ni kadang-kadang dia suka mengungkit lah, pelas lagi dia mengungkit, selagi itulah dia sebenarnya tak maafkan. So macam contoh dengan pasangan ke, dengan anak ke, dengan siapa ke kan, kalau dia sukar untuk nak memaafkan, dia akan ada satu benda seolah-olah macam ada batu terhalang, menghalang dia punya dada ni, rasa macam sempit gila kan dada dia, rasa macam nak menapas pun susah kan, macam tu lah. Jadi macam bila pasal macam kalau orang tu silap sikit pun kita rasa macam marah sangat kan, macam tu. Pernah tak rasa macam tu? Sebab Bibi dulu pernah rasa macam tu, tapi Bibi dia jenis macam tak meluahkan, Bibi selalu pendam je. Tapi tak bagus sebenarnya macam tu. Jangan pendam. Dan kadang-kadang Bibi cakap
Okey, kita kena hormat ibu bapa kita, kita kena hormat pasangan kita kan. Kalau kita nak berjaya, kita memang kena hormat keramat hidup kita, kita kena hormat orang yang lebih tua, atuk nenek, kawan-kawan mak bapak kita. Pun kita kena hormat sebab doa-doa dia orang tu insya-Allah mustajab juga. Lepas tu apa tadi nak cakap Allah Akbar, Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Kadang-kadang itulah dia kalau banyak sangat nak cakap banyak sangat mulut tu kan. Sangat-sangat bagus yang petang ni. Itulah insya-Allah. Okey, Allah memaafkan tu berat sangat betul. Memaafkan tu tadi pun pengacara ni cakap, dia kata saya sendiri pun dia kata sukar untuk nak memaafkan. Sorry kalau ada macam muka bibi jadi berdouble ke triple ke. Sebab line kat sini memang tak okey sangat-sangat Pasir Gudang ni. Ni dah sampai Pasir Gudang dah. Memaafkan tu penting kalau kita betul-betul nak berjaya dan nak jadi jutawan dan nak Allah kabulkan impian kita. Nak kabulkan impian tak? Macam tu Allah. Nak tak? Gitu kan. Kalau nak, kita kena belajar untuk memaafkan. Dia cakap tadi, kita belajar untuk memaafkan tapi jangan melupakan. Contohlah macam adik kita ni, contoh adik ke sesiapa ke kan, guna nama kita untuk jadi guarantor, lepas tu dia tak bayar hutang. Contoh, bukan adik bibi pun, contoh je. Sebab ada siapa tahu itu sampai 100,000. Lepas tu dia kata bila dia cakap, ni orang jutawan tu kan tau, dia kata adik dia pinjam. Sorry kalau mungkin bibi tiba-tiba macam pelik je. Bibi tengok muka bibi pun macam pelik. Dah macam tak tahu nak cakap. Okay, dia kata jangan melupakan. Maksudnya bila kita dah tahu kita terkena tu sebab maksudnya macam ni, benda tu buat kita marah, apa benda tu kita jangan ulang balik lah. Kita janganlah bagi peluang orang nak anu kita tu. Macam tu lah lebih kurang. Faham tak macam tu? Faham tak kalau bibi cakap benda macam ni? Pernah dulu, sekarang tak cepat. Cakap apa benda tadi cakap? Please buat topik. Okay, malam ni bibi cerita pasal memaafkan tu lebih detail lagi lah, insyaAllah. Pernah dulu, sekarang tak cepat. Sekarang tak cepat, maaf. Aduh, tolonglah, lain ni sangkut-sangkut. Sian Nina. Okay, sekejap takut tak sempat je nak share pasal 7 amalan zikir tu. Tapi tak apa, malam ni boleh sambung, no hal. Kan ada masa kan. You all nak dengar kan? Okay, ni baru cerita nombor 4 ni. Okay, dia kata memaafkan tapi jangan melupakan. Memaafkan macam Kejap. Aduh. Memaafkan bukan satu pemberian. Memaafkan bukan satu pemberian maaf bukan. Tapi memaafkan adalah untuk melepaskan. Maksudnya kalau kita tak maafkan, benda tu macam tersekat je kat dada kita ni. Macam sebab rasa dada ni kan, macam nak meletup dada rasa kan. Macam tu. So, kalau kita nak rezeki datang, Allah Akbar. Azan. Oh tak. Bukan. Zikir kat surau dekat ni. Ingatkan azan tadi. Sekejap lah azan. Okey, memaafkan adalah untuk melepaskan. Lepas tu lagi satu, memaafkan adalah cara untuk membahagiakan diri kita. Lepas tu maafkan orang lain dan maafkan diri sendiri. So maksudnya kalau kita rasa macam kita tak puas hati dengan orang tu ke, tak puas hati dengan kerajaan ke, tak puas hati dengan semua benda, kita maafkan benda tu dan maafkanlah diri kita pula. Sebab kita rasa macam satu benda yang salah lah kalau kita rasa nak menyalahkan orang. Alah, bibi pernah cerita benda ni. Maksudnya macam bila kita menuding satu jari ke orang lain, lagi 4 jari tu ke arah kita kan. Mestilah nak. Hi Fai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, tu topik yang nombor 4. Kan nampak cahaya ni. Banyak cahaya kebenaran. Pas okey. Sekejap
Okay, yang seterusnya nombor 5 kan. Kita ada nombor 4, memaafkan. Sekejap azan lah. Azan ke? belum. Kena 45 baru. Okay. Allah, kebas lah tangan bibi ni. Macam exercise gitu. Kebas tangan. Okay, yang seterusnya merajakan ibu bapa. Kalau yang dah tak ada ibu bapa, jangan risau, jangan sedih. Merajakan ibu bapa mertua, merajakan ataupun cari kawan-kawan mak kita, kawan-kawan ayah kita pun boleh. Maksudnya Bibi pun tak faham kenapa dia cakap kawan-kawan parents kita, tapi buatlah, sebab itu adalah orang kata sharing daripada jutawan lah. Sebab dia buat macam tu. Dia buat merajakan ibu bapa, merajakan. Asal muka bibi macam pelik. Tak apalah. Pelik no nampak muka tu. Ampun lah kalau nampak macam muka bibi ni macam tiba-tiba macam kena sengat dengan lebah ke. Pelik lah. Allahuakbar. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kak Syida, alamak masuk Selcom tak okey. Itulah, bibi pun tak okey juga line ni. Ya Allah, dah lah lagging je kan, macam tak kena je rasa. Tapi tak apa. Yang penting you all dengar suara bibi. Yang penting dapat ilmu. Betul kan? Tak kisahlah macam mana muka bibi pun. Tiba-tiba macam alien ke kan. Tiba-tiba macam tiba-tiba macam nampak macam ke Mira Filzah ke kan. Kelakar lah. Aduh, lawak. Petang-petang ni kan lawak sikit kan. Okay, so ramai orang yang dia okay, lagi satu apa tadi aku cakap, yang nombor 5 tadi. Kejap nombor 5 tadi merajakan ibu bapa. Okay, boleh tak sesiapa tolong listkan kat bawah ni, nanti kan takut bibi Kak Intan. Itulah, kadang-kadang nampak macam pelik je muka dia, kejap kecil besar. Sebab line ni kot, tak tahulah. Dah yang aduh. Itulah pelik. Tambah runcing Aduh, itulah dia. Bijak kamera Filzah tu. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ika, tadi Ika ada soalan kan? Okey, nanti sikit lagi bibi jawab Merajakan ibu bapa mertua. Ya. Okey, yang tu tadi nombor 5. Nombor 6 menyantuni pasangan. Menyantuni pasangan. Tak kira lah pasangan, kalau kita ni isteri, pasangan itu suami lah. Kalau kita suami, yang pasangan itu tu isteri lah kan. Kok lah ada lelaki yang dengar kan. Okay. Lalu kat bumper ni kan, tu yang juga. Okay. Jadi kita kena menyantuni dia. Maksudnya kalau kita ni isteri, kita kena hormat suami tu, betul-betul hormat. Sebab kita ni isteri tau. Kena ingat, kalau suami dia lain sikit, suami dia mungkin ada ego sikit je lah. Sebab dia kan suami kan, ketua keluarga, ketua kan. Kita ni co-pilot je. Co-pilot je. Jadi kita kena betul-betul hormat dia. Apa-apa pun kita kena minta pandangan dia kan. Jangan selalu gaduh-gaduh kan. Kata happy-happy sokmo gitu. Tiba je keluar bahasa Kelantan. Buat benda yang baik-baik je. Maksudnya kalau kita rasa macam kita ni dah menyakiti, kita cepat-cepat minta maaf. Malam-malam tu minta maaf lah. Tak kira lah suami kita tu dah tidur ke tak ke, ambil tangan dia, cium tangan, cakaplah yang contoh macam bibi kan, yang dah minta maaf. Betul nanti abang bawa cakap apa tu, abang maafkan. Dia pun cium dahi. Bila kita ni soft, kita lembut, dia pun akan lembut dengan kita. Gitu. Apa yang kita suka, kita buat kat dia.
Macam kita nak dia belai kita, kita belai dia dulu. Gitu. Nanti dia akan belai kita balik. Kadang-kadang kalau kita nak dia belai jiwa kita, kita belai jiwa dia dulu. Kita puji dia ke apa, pelik sangat muka bibi. Aduh. Perempuan ni biasalah kalau tengok muka pelik tu kan macam aduh, potong steam lah. Macam gitulah. Jadi yang bab pasangan ni Bibi dah banyak kali sentuh sebenarnya kan. Maksudnya dah banyak kali nasihatkan you all supaya jaga hubungan dengan suami. Kan, hormat dia betul-betul kan. Sayang dia betul-betul. Kalau cakap sayang gitu macam tu. Sayang gitulah. Agree Bibi. Minta pandangan dia. Jadi apa-apa pun kita letakkan dia ke atas lah. Sebab dia tu keramat hidup lah kan. Keramat hidup kita. Kalau dia buat salah, cepat-cepat minta maaf. Sebab kita tak nak macam Bibi cakap semalam lah, kalau kita dapat tahu benda yang salah kita buat tu, cepat-cepat kita macam risau lah. Allah tarik rezeki kita kan. Kita tak nak. Kita terus, ya Allah minta maaf, ya Allah ampunkan aku, ya Allah. Macam kita kadang-kadang tak sedar. Kita manusia kan. Kita banyak buat silap. Kita tak sempurna kan. Kita memang khilaf kan. Kita cakap, ya Allah aku hina, ya Allah aku miskin, ya Allah. Cakap, ya Allah ampunkan aku, ya Allah. Aku tak nak kau tarik segala rezeki yang kau dah beri ni, ya Allah. Kan kita takut sangat. Mira, ouch. Ouch terus. Kak Zaidah setuju Bibi. Alhamdulillah. So okay. Sebab bab rezeki ni memang sebenarnya dia punya point tu luas sangat. Dia maksudnya dia punya, kalau kita nak kembangkan tu, dia macam luas sangat dia punya point tu lah. Okay. Kadang-kadang ada orang ekonomi dia lagi gawat daripada ekonomi negara. Kadang-kadang ekonomi negara ni tak gawat sangat pun, tapi ekonomi dia lebih gawat daripada ekonomi negara. So mungkin ada satu yang mungkin ada benda yang tak kena kat situ. Pencahayaan tak cukup. Tu yang jadi macam ni berbela je. Maaf lah, yang penting dengan suara tau. Tak tengok kalau muka nampak bela-bela ke, tak apa Lepas tu okay, ramai yang mudah dapat kekayaan ataupun kesenangan, namun dia punya rezeki tu cepat nak bocor. Macam dia punya, ya Allah, dia punya apa ni, dia punya rezeki tu banyak, melimpah-limpah datang kat dia, tapi kejap-kejap bocor. Ada benda je, banyak benda nak kena bayar, nak kena keluar duit, macam tu. Yang tu pun nak kena cari tahu. Nak kena cari tahu punca dia. Wah. Abang buat bukakan lampu. So sweet. Aduh. Itulah. Okay. Okay, ramai juga yang mengeluh tak cukup duit kan. Ramai juga yang bergelut dengan hutang. Jadi itu kalau sebab hutang ni, kalau Bibi lah, kalau abang buat kan, memang dia tak suka nak hutang-hutang apa semua ni. Macam dia, kalau kita nak beli rumah lagi ke, nak beli tanah ke, apa benda ke, nak kena ni lah orang kata, settlekan hutang yang ada, barulah ni apa, boleh nak beli rumah lagi ke, macam tu. Pakai kilat pula muka. Malu pula Mami. Kilat sangat muka. Itulah. Best topik tu, rezeki bocor. Okey. So nanti bab rezeki dengan bab apa bab apa tadi Bibi cakap? Bab maafkan, memaafkan. Malam ni lah Bibi sentuh. Dah kebas dah tangan Bibi ni. Tangan Bibi dah kebas dah. So belakang lah Bibi sambung lagi. Okay. Allahu Akbar. Okay. So terima kasih sebab teman Bibi live petang ni walaupun muka blur-blur ni kan. So okay, insyaAllah kita jumpa malam ni Maaf dan rezeki. Okay, malam ni
Ingatkan tau. InsyaAllah pukul berapa nak ni? Macam semalam lah. Tak. Okay, pukul 9.30 lah. 9.30. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih teman Bibi. You all semua berhak kaya. You all semua berhak berjaya. You all semua berhak senang dan dikabulkan segala impian. Sebab kita nak kena kaya, kita kena bantu ramai sangat orang. Kita nak bantu orang senang pula. Orang yang susah, kita nak bantu orang untuk dapatkan produk kita, untuk sihat. InsyaAllah. Semoga ada pahala buat Bibi yang sudi share ni. InsyaAllah. Allahumma amin. Ni sekarang dah cahaya dah tak ada. Jadi macam bela-bela sikit lah. Tadi pasang lampu kilat sangat muka Bibi. So okay lah Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti Ika punya jawapan tadi kan tak ada lagi. Okay, bab doa tu tadi Ika dah tanya, Bibi nak doa tu doa yang spesifik ke doa umum, general kan? Doa biar yang spesifik. Nak minta berapa ke apa ke, nak minta 2 juta ke, minta je spesifik. Macam tu. Jadi Ika tak payah rasa malu ke nak minta dengan Allah. Minta je apa, sebab Allah suka kita minta. Malam ni Bibi sentuh lagi lah. Sebab kita punya topik tadi apa tu, memaafkan dengan rezeki kan. InsyaAllah malam ni Bibi sentuh bab doa ni. Sebab Bibi nak sentuh bab 7 zikir tu. Ni pun best juga. So malam ni Bibi sentuh. Lengur tangan. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih teman Bibi. You all semua awesome.